Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim bil khairi karim. Amma ba'd. Semati Tuan Razi selaku pengurusi masjid kita, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli-ahli kuasa masjid, Tuan-tuan Haji dan Puan-puan Hajah yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Puji dan syukur saya rapat kepada Allah Taala dengan izinnya dapat saya bersama-sama dengan ahli jemaah sekalian pada petang ini dalam kuliah tadabbur Al-Quran, insya-Allah ya, dengan memfokuskan kepada ayat-ayat lazim yang kita bacakan, yang lazim kita bacakan dalam solat kita, kerana Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang pendek ya, ayat yang pendek untuk memudahkan kita dalam situasi kita kesempitan masa atau kepenatan ya, ataupun memang kita tidak boleh menghafal surah-surah yang panjang. Jadi Allah Ta'ala tu adil. Yang ni dia kata sesuai, boleh baca surah panjang, dia hafiz. Kita ni hafuz kan, bukan hafuz. Jadi surah panjang dia boleh baca lah ya. Surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah ya, surah Ar-Rahman. Jadi di bawah ni ada, di bahagian hujung Al-Quran itu adanya, kita namakan dia ayat lazim. Popularnya ialah wadduha ke bawah, wadduha ke bawah ya. Jadi kita telah pun mentadabbur 3 surah, sedar tak sedar tuan-tuan ya, daripada bawah, iaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita boleh orang katakan flashback baliklah, surah An-Nas tu membicarakan hal apa ya, lupa ke? Melayu mudah. Saja saya buat joke tuan-tuan ya. Biasalah. Jadi surah An-Nas tu kita mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang bernama Khannas, dengan menyebut nama Allah sebanyak 3 ulangan. Allah ya. Dia ni, aku mohon perlindungan dengan Allah pemelihara manusia, Tuhan manusia dan raja manusia ya, untuk memohon perlindungan daripada sejenis syaitan namanya Khannas itu, yang mana Khannas itu daripada kalangan jin dan manusia. Itu ringkasan dia. Sementara surah Al-Falaq pula ialah kita mohon perlindungan dengan bersumpah dengan Tuhan yang mencipta cahaya subuh, untuk mohon perlindungan daripada kejahatan makhluk kan, kejahatan makhluk. Ada yang buat sihir, ada yang deki khianat ya, makhluk Allah Taala ni macam-macam, daripada haiwannya, kegelapan malamnya, semua macam makhluk Allah. Allah Taala ciptakan makhluk ni. Kadang-kadang sebahagian dari makhluk itu menjadi cabaran pula kepada kita semua. Haiwan, kita nak masuk hutan belantara, adanya harimau, adanya ular ya. Jadi kita mohon perlindungan kerana Allah semua mencipta itu. Allah yang menciptakan haiwan, Allah menciptakan ular, Allah menciptakan segala-gala, termasuk kegelapan malam itu pun Allah yang menciptakan. Jadi kita pohon perlindungan dengan si pencipta, Maha Pencipta Allah, daripada kejahatan itu ya. Manakala surah Al-Ikhlas pula ialah surah yang berkaitan dengan akidah, iaitulah ketegasan Allah Ta'ala menyebut tentang Allah itu ialah Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu kuasa yang boleh menandingi kuasa Allah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan baca surah-surah tu, kita terbayang sikit-sikit jadilah kan. Tak dapat satu-satu tu
Itu kena mengaji bahasa Arab lah pula, kan. Tapi setidaknya kita tahu secara umum, ini kandungan surah ni, begini ceritanya, begini ceritanya lebih kurang. Jadi bila kita sebut Malikin Nas, sebut perkataan Al-Khannas tu, kita sebut Al-Khannas, kita ingat tu, kan. Jadi kita ada kita ikut dengar kuliah maghrib sebagainya, kan. Perkataan Khannas itu adalah merujuk pada sejenis syaitan yang kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas, menhasut manusia, mengganggu, mengacau solat kita dan sebagainya. Ini antara apa yang kita bicarakan pada kuliah-kuliah lepas, ya. Jadi pada malam ni kita masuk pada surah yang keempat daripada bawah, iaitu surah Al-Lahab. Al-Lahab, yakni tabbat yada abi lahabin. Itu lahab-lahab itu daripada perkataan abi lahab, ya. Jadi kita bacakan sikit tuan-tuan, supaya sama-sama kita beroleh barakah daripada apa yang kita bicarakan, insya-Allah, ya. Boleh ikut saya sama-sama, insya-Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Dalam surah Lahab ini banyak qalqalah kubra, kan. Kita belajar ilmu tajwid, qalqalah kubra, huruf qalqalah berada di hujung. Tabbat yada abi lahabin wa tab, bunyi ba tu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu qalqalah. Qalqalah ni ada 5 huruf. Kat, taba, jindal, kutubun jaddin, 5 huruf. Apabila dia berada di hujung, maka bunyi macam itulah, bunyi dia macam tu, ya. Jadi apa cerita tuan-tuan di sebalik surah ini? Kita ambil sikit kisah dia. Dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Riwayat Ibnu Abbas, tak kala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah amaran olehmu wahai Muhammad akan kaum keluarga engkau yang hampir-hampir. Bagi peringatan kepada kaum. Nabi diberikan arahan dengan turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka naik, Nabi kita naik di atas bukit Safa, menyeru kaumnya dengan kata ya sabaha, ya. Maka kata mereka tu, jadi Nabi ni apabila turun ayat berilah peringatan kepada keluarga kau yang terdekat. Kan Nabi ni bila turun ayat ni, Nabi berdakwah, Nabi diarahkan berdakwah kepada keluarga terdekat dulu, ya. Maka Nabi naik di atas bukit Safa menyeru kaumnya yang kaum Quraisy yang ya. Jadi maka kata mereka itu, kaum Quraisy yang hampir yang dekat-dekat dengan Nabi, keluarga Nabi ni, siapa yang memanggil itu, ya. Maka kata setengah daripada yang hadir, dia kata Muhammad memanggil kita ni. Maka berhimpunlah mereka itu, kepadanya, berhimpun sekeliling Nabi, ya. Maka sabdanya, ya Pulan, Bani Pulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, bahawa Nabi seru kaum keluarga dia lah, keluarga dia terdekat, semuanya kaum Quraisy yang berhampir, yang keluarga terdekat Nabi. Apa Nabi seru apabila mereka semua datang, ya. Dia kata aku ingin memperingatkan kamu, memberi amaran kepada kamu, ya, bahawa di hadapan kami itu ada azab yang sangat pedih, ya, di akhirat besoklah. Artinya pada akhirat nanti, jika kamu derhaka kepadaku, kalau kamu tak beriman dengan aku, nanti kamu di akhirat nanti kamu akan
masuk ke dalam azab neraka. Itu dia Nabi. Maka kata Abu Lahab, jadi baru timbul nama Abu Lahab ni, sebab tabbat yada Abi Lahabin tu mana Abi Lahab. Ya, Abi Lahab. Jadi Abi Lahab kata tabbal laka, celaka engkau wahai Muhammad. Dia bagi celaka terus ya. Sebab inikah kau panggil kami semua ni? Kamu panggil semua ni nak cerita benda ni ke? Ya. Maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan telah binasa ia, ya. Jadi ini cerita dia tuan-tuan ya. Jadi kisahnya kalau saya ambil sikit di banyak, Nabi diarahkan supaya apabila ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi disuruh memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Maknanya dakwah dulu keluarga terdekat ya. Sebab tu Nabi belum menerima wahyu, siapa yang mula-mula Nabi dakwah. Yang mula-mula masuk Islam, isteri dia kan, Siti Khadijah. Kemudian daripada kalangan anak-anak, kanak-kanak, remaja ialah Sayyidina Ali. Kan, sepupu Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah dan akhirnya menjadi menantu Rasulullah. Kemudian apabila turun ayat wa anzir ini, berilah peringatan, maka Nabi kumpullah. Nabi panggil semua, wahai Bani Abdul Muttalib, ya, Bani Hashim semualah. Maka Nabi kata, aku nak bagi peringatan pada kamu bahawa ya, kalau kamu tak beriman dengan aku, kamu akan di sana nanti di akhirat besok kamu akan menerima azab. Jadi Abu Lahab dia bila dengar macam tu tuan-tuan, dia kata, kau dipanggil kami semua nak cerita benda ni ke Muhammad? Macam itulah ceritanya. Kan, celaka ke Muhammad, dia jadi bahasa tu. Itu bahasa Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Bapa saudara Rasulullah ya. Jadi Abu Lahab ni tuan-tuan ialah salah seorang bapa saudara Rasulullah. Sebab tu kita kadang-kadang keluarga kita terdekat ni tuan, paling susah nak dakwah keluarga terdekat. Keluarga terdekat kan, anak kita ya, menantu kita, kaum kerabat kita ya. Orang jadi pendakwah lah, orang jadi ustaz-ustaz macam saya macam tu lah juga kan. Keluarga nak, kadang-kadang kita balik kampung tengok adik-beradik, tengok sepupu sepapat kan, nak bagi teguran, nak bagi peringatan ya. Tu kadang-kadang berkumpul lah. Saya kalau balik kampung tu kadang-kadang sekala tu berkumpul juga lah, bagi tazkirah kepada ahli keluarga. Kena ingat je lah ayat ni ya. Sebab cabaran paling besar tuan-tuan ialah sejarah para Nabi demikian juga. Isteri dua orang Nabi yang Allah Ta'ala tampilkan namanya dalam Al-Quran pun tak ikut dia. Siapa dia dua isteri ya, dua orang Nabi, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut kan. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-10 ayat ke-11 ya, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Itu ayat Allah kata, Allah buat perumpamaan kepada orang kafir, dua orang wanita yang duduk di bawah jagaan dua hamba kami yang soleh, iaitu Nuh dan Lut. Tetapi kata Allah, kedua-duanya ini mengkhianati suami masing-masing. Suami Nabi, sedangkan dia buat kerja lain ya. Isteri Nabi Lut bagi contohnya, dia menjadi promotor kepada satu perbuatan dinamakan gay kata panggil apa kan, yang laki sama laki ni. Dia ni perempuan, dia ni isteri, dia bukan gay tetapi dia menjadi promotor. Dia tolong bagi tahu kalau ada lelaki yang cun-cun datang masuk dalam kampung dia, maka dia bagi tahulah golongan-golongan gay ni. Jadi gay ni dia tak minat perempuan, dia minat lelaki sama lelaki. Itu ini zaman Nabi. Jadi yang jadi promotor siapa? Isteri kepada Nabi. Itulah yang kata keluarga terdekat ni. Sedangkan Nabi Nuh, Nabi Lut berdakwah kepada kaum. Macam saya lah tak duk ceramah kan. Tapi anak kita, isteri kita ni kan, isteri tak ikut kita, kacau juga tuan kan. Nasib baiklah tak ada ujian tu pada saya lah, alhamdulillah. Ada yang lagi isteri paling kita pun tidaklah tak lawan kita pun jadilah sembahyang sebagainya, cukup dah tu kan. Kemudian isteri Nabi Nuh pula, dari samping isteri, anak dia sendiri namanya Kanaan, itu yang berlaku banjir yang besar. Kita kena baca, lalu dia menyeru anaknya ketika mana
dunia ketika itu hampir tenggelam, kecuali ada satu bukit yang belum tenggelam. Maka dia serulah, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku datang naik bahtera bersamaku. Masa tu Nabi Nuh duduk di atas bahtera dengan pengikut-pengikut yang mengikuti dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Jadi dia anak pun tak mau ikut. Dia kata la sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia kata aku nak pergi kepada bukit yang mana bukit ini dapat menyelamatkan aku daripada air, bukan kapal kau wahai Nabi Nuh, ya. Ayah kapalnya. Maka datanglah ombak. Ya, Tuhan kata la asimal yaum min amrillah. Maka tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan apabila datangnya bala bencana Allah. Kita tengok banjir tempat kita pun tuan-tuan dah menakutkan, kan? Baru ni 2-3 minggu lepas, bulan lepas banjir berlaku. Kita tengok pada tahun 2014 banjir di Kelantan habis ranak. Kita tengok balik kereta bersepah, rumah runtuh sebagainya. Itu kuasa air tuan-tuan hebat. Ya, jadi pernah berlaku. Jadi apa yang saya nak ceritakan tuan-tuan, nak dakwah kepada kaum terdekat ni apa payah. Iaitu Nabi bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad bagilah peringatan kepada keluarga engkau yang terdekat. Maka Nabi pun kumpullah kawan keluarga dia nak cerita, ya. Sebab yang menyahut yang ni Abu Lahab lah. Abu Lahab kata kau ni Muhammad panggil kami semua ni menyusahkan kami aja. Ini kau nak cerita. Itulah. Maka turun ayat tabat binasalah kedua tangan Abu Lahab dan telah binasa ia, ya. Itu di antara kisah yang berlaku sebelum turun ayat ni. Maka tatkala mempertakut atau memberi peringatan oleh Nabi dengan azab, berkata ia, ya, Abu Lahab kata jika ada barang yang dikatakan oleh anak saudara tu benar, kalau betul lah apa yang anak saudara tu aku cakap tu betul, maka aku akan tebus dengan harta aku dan anak-anak keturunanku. Dia kata aku duk takut apa? Kalau betul lah yang kau cakap tu ada azab sana, kan aku ni orang kaya, aku harta banyak, aku anak ramai, aku akan tebus menggunakan harta aku. Itu kata Abu Lahab, ya. Jadi Allah Ta'ala jawab dengan ayat yang berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiada dapat mengaya ataupun menebus daripadanya oleh harta dan barang yang ia usahakan. Ya, betul tuan, kita harta banyak mana betul tuan, kalau dah masuk ke negeri akhirat, tidak boleh lagi nak tebus akan apa yang kita buat. Sebelum itu betul tuan, di atas dunia inilah kalau nak buat apa-apa. Jadi kita di akhirat besok Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak boleh buat apa-apa dah. Makna artinya harta yang kita kumpulkan, anak kita yang ramai tuan-tuan, kita tak boleh menyelamatkan kita dah. Kalau nak buat apa-apa pun tuan-tuan masa kita hidup ni lah, ya. Kita ada harta banyak tuan-tuan. Ni kadang-kadang ni perangai kita orang Melayu lah. Minta maaf tuan-tuan, melainkan orang Melayu ni yang ada harta benda dalam bentuk tanah, kan, aset dalam bentuk tanah yang banyak, duit dalam simpanan. Dia suka simpan. Dia suka simpan sampai umur dia dah tua pun dia simpan lagi. Ya, dia kata nak simpan untuk anak-anak, sedangkan dia ada yang tidak lagi mengerjakan haji. Ada tak pergi haji pun dah lagi tuan-tuan, ya. Bila dia nak bersedekah, bila dia nak wakafkan sebahagian daripada hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu sampai dia dah tua sangat dan meninggal dunia dalam keadaan hartanya diwariskan kepada anak-anak, sedangkan dia tidak berbuat sesuatu. Dah dapat ke anak tuan-tuan, belum tentulah jadi apa pahala. Dia akan jadi harta pusaka. Anak-anak akan membahagikan harta pusaka, maka jadilah kisah, ya. 3 Abdul. Ingat 3 Abdul tuan. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Abdul Wahab, Abdul Wahib tu sesuai kerana Al-Wahhab, Al-Wahid tu nama Allah. Tapi Al-Wahhub tu Piramli punya cerita. Kan? Wahhub mana ada, Wahhub tak ada. Kan? Tapi Piramli ni masya-Allah lah. Allah yarham lah, dia Piramli ni. Dia buat cerita tu, dia punya apa kita kata? Mesej yang dia nak sampai tu ada. Dia panggil anak ni, macam itulah gambaran anak ni. Daripada 3 orang anak, 2 tu memang tamak harta. Seorang je boleh harap. Tu saya. Kita tengok bila lagi ayah nak mati ni kan. Belum ayah mati dia duk kira lah.
duk kira dah ni kalau si abang sulung tu duk kira bagi ni dia ladang-ladang factory semua milik dia. Duit dalam bank selama 4 juta pound. Pound pakai pound tu. Pound sterling tu. Kan. Jadi si Abdul Wahab ni dapat rumah buruk. Tu ni. Jadi tuan-tuan, itulah anak-anak kita pun ada gitu juga tuan-tuan ya. Bukan tak boleh tinggal harta, boleh. Bukan tak boleh, tapi kita jangan sampai kita nak berjimat-jimat sayang ya. Tanah kita umpamanya ada sana ada sini mereka kita tak jual salah satu daripadanya untuk kita infak di jalan Allah. Pergi haji, pergi umrah ya. Derma wana buat masjid, derma wana buat surau. Itu yang dikatakan. Ini tuan-tuan, ini sebab Allah Taala sebut dalam ayat ni ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang kamu usahakan tu tak boleh menyelamatkan kamu. Kan? Orang kerja membanting tulang tuan-tuan ya untuk dapatkan harta yang banyak. Tetapi Allah kata tak boleh. Jadi ini Abu Lahab kata apabila Nabi bagi peringatan macam tu, kalau kamu tak beriman dengan aku, di akhirat besok kamu akan menerima azab. Dia kata dia takut apa? Aku harta ada, aku tebuslah. Anak aku pun ramai, anak aku boleh menyelamatkan aku. Ya. Akhirnya Abu Lahab mati dalam kafir ya. Tetapi anak dia Utbah, nasib baiklah anak dia Utbah ni masuk Islam. Anak dia masuk Islam. Tapi bila masuk Islam ni, apabila ayah mati dalam keadaan kafir, tak boleh nak buat apa dah. Yang kita boleh baca doa, atau buat tahlil, kita bagi sedekah ya. Sekiranya mak ayah tu Muslim. Kalau mak ayah dah kafir ya, maka tidak boleh buat apa dah. Jadi Abu Lahab ni mati dalam keadaan kafir ya, Abu Lahab. Dan dialah yang di antara bapa sedangkan Nabi yang betul-betul bekerja, berusaha untuk membunuh Nabi dan menjahanamkan Nabi ya. Sebagaimana saya pernah sebut cerita ketika mana Nabi satu hari dia gali lubang kan, gali lubang depan rumah dia nak bunuh Nabi. Dia gali lubang depan rumah dia macam jerakat sama tuan-tuan ya. Dia gali lubang bukan 6 kaki dalam tu. Dia letak kelepah-kelepah kurma, ditimbul dengan pasir. Dia duduk, dia buat pura-pura demam. Dia bagi tahu khadam dia, wahai khadam, kau bagi tahu Muhammad, pak cik dia demam. Minta Nabi ni jenis orang baik, orang bersangka baik, ingat demam betul. Nabi pergilah. Ya, Nabi pergi berjalan ya. Hampir 3 langkah nak sampai kepada lubang tu. Maka malaikat Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, pak cik kau tu tak demam. Depan rumah dia dah gali lubang elok tu untuk menjerumuskan kau Muhammad ya. Dah patah balik Muhammad, patah balik. Jadi Nabi ni ke belakang pusing, tentera kata. Ingat tu aja tadi, ke belakang pusing. Ke belakang pusing, Nabi patah ke belakang, dia pula kelang kabut. Dia buka pintu, dia nak kejar Nabi, dia dah terlupa lubang yang dia gali. Dia jatuh lubang tu. Itu Abu Lahab. Bila dia jatuh lubang, dia menjerit dalam lubang tu, hai khadam, khadam, tolong dia lah. Jadi khadam ni tuan, Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Rasulullah situ berlaku. Lubang yang digali bukan 2, 3, 4 meter tu, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Jadi khadam dia menghulurkan tali, bergulung-gulung tali, tak sampai dia pegang oleh Abu Lahab. Ini cerita. Dia menjerit dalam lubang, dia kata, wahai khadam, kau bagi tolong, minta tolong Muhammad sekali lagi lah, kata. Dulu kan, aku jatuh lubang ni, pak cik dia jatuh lubang. nak cerita baik Nabi tuan-tuan. Datang balik Nabi datang, dia tak pakai tali pun sebab lubang tu bukanlah dalam sangat. Nabi hulur tangan aja. Nabi hulur tangan, angkat ke atas. Bila Abu Lahab sampai di atas, apa Abu Lahab cakap? Dia kata, hebat sungguh sihir kau wahai Muhammad. Dia kata sihir kan. Kalau kita jadi Nabi, agak-agak kita buat macam mana tuan-tuan? Kalau saya jadi Nabi, ambil cangkul je lah, timbuh dia dulu. Sebab kita tak boleh jadi Nabi, kita pongoi. Tuan kata pongoi. Orang kampung saya kata backing kan. Backing, kita tak boleh panah barang ya. Maka dia tak beriman atas. Ketika itu Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat Rasulullah di hadapan Abu Lahab ya. Dia dah betul-betul nak membunuh Nabi, tapi Allah Ta'ala tunjukkan demikian. Akhirnya dia tak mau beriman, dia jatuhlah ya. Jadi sebut perkataan tabat yada Abi Lahabin ni, ada riwayat dalam setengah tafsir menyebut binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ada riwayat menyebutkan tangan dia ni sebelum dia meninggal dunia dah
ada rasa panas, seolah-olah dia lah api dah. Rasulullah datang ludah-ludah hilang terus. Dia dah rasa kepanasan. Sebab tu dia sebut tabat yada. Yada ni yadun. Yadun ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata tangan. Kalau yada ni dua tangan. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan telah binasa ia. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Maka Allah Ta'ala tunjuk dia hadap atas dunia lagi, dia telah pun merasa kepanasan api neraka tu dengan sebab angkara dia nak bunuh Nabi, ya. Dia ni sedangkan Nabi adalah anak saudara dia. Dia tu pak saudara Nabi, ya. Itu cerita. Tapi kerana dia tak cukup dengan kata tuan-tuan, dia kata dia memang tunjuk samsing lah dengan Nabi ni. Aku kisah apa kau Muhammad? Kalau betul yang Muhammad cakap tu, yang kau cakap tu dia akhirat di sana ada azab neraka, aku duk kisah apa? Aku ada harta banyak, aku ada anak ramai, harta aku ni dapat menyelamatkan aku, ya. Jadi Allah jawab dalam ayat yang sama, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang telah diusahakan Abu Lahab tidak boleh menyelamatkan dia. Jangan kan. Itu dia. Kemudian katanya sebab itu sayasla naran, ya. Jadi dia disebut di sini, dia kata maka mati Abu Lahab 7 hari selepas perang Badar dengan penyakit barah yang keluar di badannya. Keluar barah, tuan-tuan. Badan dia jadi melecur sebagainya, ya. Selepas perang Badar selama 7 hari Abu Lahab mati. Kan? Jadi apabila mati Allah sebut dalam ayat yang berikut, sayasla naran zatal lahab. Lagi dia kata di akhirat besok, ya, lagi masuk ia akan neraka, ya. Dia akan dibakar dengan api neraka yang ampunnya lahab. Lahab ni ialah api yang menyala-nyala, ya. Api yang menyala-nyala sampai ke dalam hati, yang mana menjunam, mana api itu yang begitu marak membara, ya. Itu yang akan disediakan kepada Abu Lahab. Maka apabila turun ayat ini, sayasla naran zatal lahab, ayat turun ayat tabat yada Abil Lahab ini, isteri dia, isteri Abu Lahab ni nama dia Ummu Jamil. Nama cantik. Ummun artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ibu yang cantik. Nama dia. Iaitulah dia ni ialah adik-beradik kepada Abu Siyam, maka mata dia terbeliak sebab turun ayat mengutuk suami dia. Iaitu turun ayat binasalah kedua tangan Abu Lahab dan telah binasa ia. Maka isteri dia nama Ummu Jamil ni terbeliak mata apabila turun ayat ini menuju ke, menyebut nama suaminya dalam ayat, mengutuk suami dia, ya. Maka turun ayat Al-Quran mencerca suami itu, maka dicercakan dan diambil dia batu nak dilemparkan kepada Rasulullah SAW, di sisi Kaabah. Nabi duk tawaf Kaabah, dia pergi senyap-senyap datang bawa batu. Siapa ni? Isteri Abu Lahab. Nama apa? Ummu Jamil, kan? Dia bawa. Maka lihat dia tiada nampak. Dia tak nampak Nabi tu. Ada satu lagi mukjizat berlaku. Tengok Nabi duk keliling, duk tawaf, kan? Tiba-tiba dia tengok, hilang, tak ada Nabi ni. Itulah mukjizat. Maka jadilah iaitu, ya, dia tak cukup dengan itu, tuan. Maka dia ambil segala duri, ya, kayu, diletakkan, ditaruhkan di perjalanan di dalam laluan Rasulullah SAW, ya, di mana Nabi nak lalu lalang, Nabi nak pergi berdakwah sebagainya, maka dia letak kayu, duri dan sebagainya. Itu jadi Allah Ta'ala turun ayat seterusnya, wa imra'atu hammalatal hatab. Dan isterinya, isteri siapa? Isteri Abu Lahab itu yang menjunjung kayu duri itu, untuk dilontarkan kepada Nabi itu, serta dicercanya, lalu diubah nama Nabi daripada nama Muhammad kepada Muzammiman. Dia ubah, dia tak panggil Muhammad dah, dia panggil Muzammim, artinya orang yang terkutuk, orang yang tercela, kan. Dia apa balasannya? Pijidha hablum min masad. Maka di lehernya itu dia dikalung ia daripada api neraka di akhirat besok. Tetapi di dunia dia dah dapat balasan, ya. Maka tali yang digunakan untuk mengikat kayu, untuk dia cari kayu sebagainya tu, untuk meletakkan di perjalanan Rasulullah itu, maka pada satu hari dia penat, ya, dia junjung kayu, dia penat, dia berehat, berhenti duduk di atas batu,
maka tali pada lehernya itu tercekik lehernya sendiri, maka mati ia ketika itu juga dengan tercekiknya kayu. Jadi kedua-dua suami isteri ni tuan-tuan mati dalam keadaan macam itulah. Abu Lahab mati dalam keadaan terkena satu penyakit namanya adsah, ya, iaitu penyakit barah. Dan isteri ni pun bekerjasama, dia sekongkol betul orang ni, ya, untuk menjahanamkan Rasulullah, menyekat dakwah Rasulullah dengan cara meletakkan kayu-kayu yang berduri di dalam laluan Rasulullah. Jadi satu hari dia duduk ikut kayu sebagainya, dia penat, dia rehat. Maka tali yang dia guna untuk ikat kayu tu tercekik dia, maka dia mati macam itulah. Ya. Jadi apa tadabbur kita pada malam ni? Yang penting tu tuan, apa tadabbur kita tu? Apa yang kita dapat pada malam ni? Hasil daripada cerita Abu Lahab ni. Ya. Ya. Pertamanya kita ni kalau boleh nak berdakwah, nak itu kepada keluarga yang terdekat dulu, kan? Kita ni jemaah surau, jemaah masjid, kaki masjid, kita balik kena tengoklah isteri masing-masing lah. Yang isteri tengok suami masing-masing. Balik kita renung, kan? Dia kata kenapa kau balik surau masjid ni renung muka aku, buat tabiat kan? Tak ada renung tentang renung cara makrifat, di mana kalau boleh kita seiring dengan isteri kita seiring dengan kita. Kita kaki masjid, isteri kita pun kaki masjid. Paling tidak pun dekat rumah dia sembahyang, kan? Dia sembahyang. Jadi kaum wanita ni dia macam mana dia ni status dia elok sembahyang di masjid ke elok sembahyang di rumah, kan? Pendapat saya bertanya soalan yang sama pada seorang pensyarah profesor lah dia ni, ya. Orang hebat ilmunya, ya. Jadi jawapan dia tu saya bawa pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan tanya saya, kaum ibu ni elok sembahyang di rumah ke elok sembahyang di masjid? Ya. Jadi dia jawab gini, dia kata kalaulah sekadar untuk datang semayang saja, dia kata orang perempuan takat semayang di rumah lagi baik, ya. Tetapi kalau di masjid ada pengajian, dia sebut macam tu, maka elok kaum ibu datang ke masjid. Kerana apa? Dia bukan saja boleh semayang, tetapi dia mendapat ilmu, mendapat kesedaran, menambahkan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka elok kaum ibu datang bersama-sama dengan suami masing-masing, ataupun dah tak ada suami, kan? Elok datang masjid kerana dia bukan saja boleh bersemayang, tetapi dia juga dapat ilmu hasil daripada kuliah-kuliah yang telah diatur oleh pihak masjid. Itu jawapannya, tuan-tuan, ya. Jadi kita, itu saya kata jawapan terbaik dah setakat ni saya terima, masya-Allah, tuan-tuan. Sebab ada setengah tu dia ambil pendapat yang salah. Tak mana dia kata kan orang perempuan kan sembahyang di rumah lagi baik. Jadi dia duduk kat rumah, dia lepas sembahyang dia tengok drama. Drama saya. Jadi dapat ilmu drama lah, tuan-tuan. Kan drama tu, drama Melayu ni macam-macam. Drama Melayu tak ada cerita lain, cerita berkelahi je, kan. Kelahi, kau dengki aku dengki kau, macam tu cerita saya tengok, kan. Kadang-kadang alik juga tengok. Tunggu sampai tengah malam. Kan sambung lagi tu, sambung menyambung. Jadi yang minat tu kadang-kadang TV ni pun nakal juga. Dia main, dia tayang ke cerita bersama drama tu pun waktu maghrib. Daripada pukul 7 sampai pukul 8. Ini berlaku betul-betul, ya. Jadi pukul 7 suku masuk maghrib, sekarang ni 7.19 masuk maghrib. 7.17 lebih kurang gitulah, kan. Jadi tengah-tengah tu lah. Jadi pertama sekali dia dua keadaan lah. Yang tak semayang pakai terus je lah. Yang sembahyang tu, tuan, dia larilah sekejap pergi sembahyang. Bila? Masa iklan, kan? Kalau iklan 2 minit lah dia sembahyang. Minta maaf, tuan, bukan kau ibu kat sini, ni tuan tu dekat London. Kan? Jadi itu kenapa dia takut ini lepas ni apa berlaku, dia takut, ya. Bagi itu semua, ya. Jadi itulah, tuan-tuan. Jadi isteri kita ni alhamdulillah yang kau ibu datang tu maknanya betul lah tu, menepati apa yang sebenarnya. Kalau di masjid ada majlis pengajian, kita datang kerana kita dapat ilmu, dapat cerita-cerita yang menarik yang dicerita oleh para ustaz-ustaz kita yang berkuliah, ya. Tapi sekali-sekala kita nak rehat rumah, orang perempuan tak ada masalah, ya, itu. Tapi kaum lelaki memang disuruh datang, ya, kerana lelaki itu memang tidak ada sebab, dia memang mesti mencari ilmu lebih daripada perempuan kerana dia nak jadi pemimpin. Dia nak jadi pemimpin. Dia adalah pemimpin keluarga. Jadi dia mesti lebih sikit.
Kan? Cari ilmu ni daripada kaum wanita. Dan dia balik, dia akan bagi peringatan. Paling tidak pun dia tahu kaedah-kaedah macam mana nak mengimakkan solat, ya. Kalau musafir, ni kan kita tahu nak kaedah jamak dan qasar umpamanya. Kan? Ni kita musafir dengan anak-anak ni dalam satu keluarga ni. Sampai satu tempat, jom kita sembahyang jamak. Ini dah boleh qasar lagi, jamak qasar. Jadi kaum bapa kena tahu kaedah jamak qasar, supaya kita nanti memberi arahan anak-anak kita, jom hari ni kita buat sembahyang jamak takdim. Kan? Kita sampai nak pergi, nak balik Johor, dekat sini, dekat kampung sawah ni, nak pergi KL pun rasa dekat 100 km lah tu. Boleh kan? Dah boleh jamak tu kan. Saya kerap juga lah jamak tu, tengok-tengok 100 km dia kita boleh layak jamak ni 91 km. Dah boleh dah. Jadi kita tahu jamak takdim kan, kita bawa sembahyang asar ke dalam zuhur. Jamak takhir bawa sembahyang zuhur ke dalam asar. Kan? Kita sembahyang, kita jalan-jalan tengah-tengah mandu, masuk waktu zuhur, kita rasa penatlah, biarlah kita sembahyang di sana. Kita niat, aku nak jamak zuhur ke dalam asar. Macam tu je, terus memandu. Terus sampai di sana, masuk waktu asar, kita sembahyang. Kan? Kita sembahyang. Dan boleh qasar lagi. Boleh qasar artinya, qasar artinya maknanya memendekkan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Yang mana lebih afdal? Jamak qasar ke sembahyang sempurna ketika mana kita musafir? Nabi kata jamak qasar ini ada panggil rukhsah, ini sedekah daripada Allah, maka terimalah sedekah ini. Ini jamak qasar sedekah. Allah Taala sedekah kat kita penat. Ambillah kau ni kamu musafir penat, kerana tak payah buat 4, aku bagi diskaun. Tu dia, bagi diskaun 2, daripada 4 buat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, dah selesai. Masya-Allah. Kata kena buat jamak takdim pun boleh. Masuk zuhur kita berhenti sembahyang, terus sembahyang asar dalam zuhur. Dah boleh jalan semua sampai sana, dah tunggu maghrib pula. Maghrib pula kita boleh jamak pula ke dalam isyak. Kita berhenti, tak mau sembahyang maghrib. Kita kata dalam waktu tak apa, kita nak jamak sampai ke rumah kawan kita ke, di hotel kita nak, rumah tamu sebagainya, homestay ke. Sampai di homestay baru kita sembahyang, ya. Sembahyang isyak jamak. Jadi kita masa perjalanan tu begitu luas, tidak terganggu. Inilah sedekah daripada Allah. Maka kita kena terima sedekah. Dan sebab yang kita dibenarkan jamak dan qasar ialah musafir. Musafir, ya. Ada seorang, saya punya orang kanan, orang besar lah, dan tentera kita, Haji Razi, ya. Dia kata tak mau buat sembahyang jamak qasar kerana dia kata dia ni macam senang sangat lah zaman sekarang dia tu. Kan? Dia panglima, kalau saya panglima, tahu je jadi panglima. Daripada rumah pemandu driver dah ambil. Dia nak pergi Sarawak. Daripada rumah pemandu ambil bawa pergi kat airport, naik kapal terbang 1 jam 45 minit dah sampai ke Kuching, Sarawak. Di Kuching pula, di airport mana tunggu. Tunggu, ambil dia pergi di hotel. Duduk di hotel ataupun duduk di rumah. Kalau tentera dia panggil mes, dengan mes pegawai. Dia kata saya rasa macam tak boleh buat. Dia kata kenapa senang? Kan? Kalau zaman Nabi tu susah musafir tu naik unta, kan? Betul tak pendapat tu tuan? Jawabnya sebab kepada dibenarkan jamak qasar ni tuan, bukannya kesukaran tetapi musafir. Jadi kita musafir tak daripada Kuala Lumpur pergi Kuching? Musafir tak? Musafir tu. Jadi sebab kepada dibenarkan jamak qasar ini ialah as-safar namanya, iaitu kita musafir, ya. Sama juga lah kita dibenarkan berbuka puasa dalam bulan Ramadan, ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dalam keadaan kamu berpuasa, kamu sakit ataupun musafir, maka kamu boleh berbuka, maka ganti pada hari yang lain kalau kita naklah. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam bab puasa Allah kata kamu puasa lebih baik daripada berbuka. Sebab puasa Ramadan ni tuan-tuan, dia 30 hari je, betul-betul 30 hari. Takut kita rugi. Tapi dalam bab sembahyang tuan-tuan, kata ulama, kalau musafir kita melebihi 2 marhalah, maka jamak dan qasar lebih baik daripada sembahyang sempurna. Jadi kan,
Jadi sebab tuan-tuan, dunia jadi macam mana senang sekalipun tuan-tuan, syariat jamak dia kawasan dia tak wujud selagi kita ada musafir. Ya. Umpama kita nak pergi London pakai jet, 1 jam dah sampai London contohnya. Ya. Sekarang ni 13 jam tuan, 13 jam. Non stop punya flight sampai sana 13 jam. Penat, ya. Tapi ada jet-jet yang laju-laju kan. Katakanlah dunia makin moden, makin laju, perjalanan kita makin pendek masanya, tetapi tetap juga kaedah jamak qasan ni boleh dilaksanakan selagi adanya musafir. Jadi itulah. Jadi ilmu dia tuan saya nak sebut kepada kaum bapa ni kena belajar sebenarnya. Saya tahu tuan-tuan dah boleh buat tu, tapi kita praktislah. Apabila kita berjalan dengan keluarga, kita praktis, ya. Jamak qasan, ya, macam mana niatnya. Ya, niat-niat bahasa Arab tu kalau tak ingat pun tak apa. Niat bahasa Melayu tu. Ya. Aku saja kesembahyang fardu zuhur 2 rakaat, jamak ke dalam asar. Kan? Jamak ke dalam asar. Tapi kalau perkataan qasar kena sebut dalam akad, dalam niat. Dalam niat kena sebut. Ya, saja kesembahyang fardu zuhur 2 rakaat, qasar kerana Allah Taala. Kena sebut qasar. Kalau tak sebut tak sah. Ya, sembahyang qasar. Itu dah. Ini tuan-tuan belajar dengan ustaz-ustaz yang mengajar bab-bab sembahyang itulah. Saya cuma celah-celah aja ni. Nak tunjukkan orang lelaki ni dia punya ilmu dia kena lebih, kerana dia adalah ketua keluarga, dia akan memberikan pandu arah kepada anak dan isterinya ketika mana dalam berbagai situasi. Ya, nak musafir ke, nak buka puasa ke sebagainya, maka ini semua. Jadi kaum lelaki ni digalakkan untuk datang masjid, ya. Itulah. Itu yang pertamalah, ya. Jadi yang keduanya tuan-tuan, iktibar kedua pada malam ni kita nak ceritakan bagaimana siapa yang menentang dakwah Rasulullah, dia akan menerima akibat sebagaimana akibat yang diterima oleh Abu Lahab. Kerana dia ni engkar kepada dakwah Rasulullah, bukan setakat tu dia cuba untuk menghalang, mengutuk Rasulullah, akhirnya dia menerima pembalasan daripada Allah SWT semasa masih berada di dunia. Demikian juga isterinya menerima nasib yang sama ketika mana dia juga untuk bekerjasama dengan suami untuk menghalang dakwah Rasulullah. Jadi kita tu jangan jadi penghalang tugas dakwah, kerana ini adalah sebahagian daripada warisan perjuangan Rasulullah SAW, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sikit sebanyak malam ni, ya. Jadi cerita Abu Lahab ni apa cerita? Cerita tabat yada Abi Lahab ni apa? Telah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan telah binasa ia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang telah diusahakan tidak boleh menyelamatkan dia, ya. Sayasla naran, dia akan dibakar dengan api neraka, ya. Apa ni? Akan zata lahab, neraka yang menjunam-junam apinya akan membakar mana. Wa mra'atuhu, dan isterinya, siapa nama isterinya? Ummu Jamil tu, kan? Ya, macam tu dia akan dikalungkan dengan kalung daripada api neraka di akhirat besok. Di dunia dia pun dah kena tercekik dengan kayu, dengan tali yang dia gunakan untuk mencari kayu untuk menghalang dakwah perjalanan Rasulullah SAW, ya. Jadi besok nanti PG dia hablum mim masad, dia akan dikalungkan dengan di lehernya daripada rantai yang daripada api neraka. Kita, ya. Orang lain pakai rantai elok, rantai emas, rantai belian, dia rantai daripada api neraka. Bayangkan tuan-tuan, itulah azab yang bakal diterima oleh isteri kepada Abu Lahab kerana kejahatannya terhadap dakwah baginda Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan saya dapat sikit sebanyak malam ni. Jadilah tu, boleh, ya. Dapat sikit-sikit jadilah. Sambil tunggu isyak, ya. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala semoga kita tidak termasuk dalam apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini, dan kita pun tidak dalam pergolakan itu, ya. Jadi kita telah pun dikurniakan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendokong-pendokong ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita meneruskan usaha ini. Semoga kita semua beroleh hidayah Allah dan rahmat Allah, dan di akhirat kita mendapat redha Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu untuk malam ini saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.